Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. So, malam ni kita jumpa lagi. Okay? So, Alhamdulillah masih diberi kesihatan yang kuat untuk saya terus nak berkongsi dengan anda semua ni. So, malam ni tengah-tengah santai-santai, tengah relax, tengah rehat-rehat. Mana yang dah makan, okay? So, mungkin sekarang ni tengah tengok TV, tengah tonton movie. Okay, so malam-malam yang macam ni. So malam ni saya punya niat nak share sikit dengan anda semua ni. Saya punya tajuk malam ni, saya nak pesan sikit. Nak pesan sikit je, tak banyak. Sikit je nak pesan. Okay? So apa yang saya nak pesan tu? Sebab tajuk malam ni adalah apa yang saya nak pesan dia bermula dengan niat. Amalul niat. So apa-apa hal pun kita kena mula dengan niat kita. So sekarang malam ni sebenarnya apa yang saya nak kongsi dengan anda semua ni adalah berkenaan dengan niat kita dalam membeli hartanah. Benda ni sangat-sangat penting lah. Okay? So siapa tengah follow saya punya sesi live malam ni? Nak juga tahu. Nak juga dengar tengok komen you all. Macam mana? Tengah buat apa? Okay? Sekejap tengah nak cari kat mana dah you all ni. So mana yang tengah follow saya punya live malam ni cuba komen sikit. Komen niat. Siapa tengah follow saya punya live malam ni saya nak you all semua komen niat kat situ. Boleh ke boleh? Simple je. Okay? Tak adalah susah mana pun. Minta tolong komen niat je kat bawah tu. Sebab saya nak kongsikan dengan anda berkenaan dengan niat dalam pelaburan hartanah. So ini benda ni sangat-sangat penting. Sebab apa yang saya nak kongsi dengan anda semua ni saya rasa benda yang sangat penting. Sebab kalau tak penting saya pun tak nak kongsi. Tak best. Nak buat apa saya nak kongsi benda yang kalau tak best? Kan? Betul tak? You all, okay, so sekejap saya tengah cari sesuatu sekejap. Okay, saya dah jumpa dah. Okay, so tak apa, tak ada masalah. Okay, so saya nak sambung berkenaan apa yang saya nak kongsikan dengan anda semua. Okay lah. Tak settle. Sebab teknikal lah sikit. Benda-benda teknikal je tak ada apa pun. Okay? Benda teknikal tak ada masalah apa-apa pun. Okay, so malam ni saya mulakan. So siapa yang tengah follow saya punya sesi live malam ni, jangan lupa untuk like dan share laju sikit. Like dan share laju. Sebab apa yang saya nak kongsikan malam ni benda yang simple, benda yang santai je. Sebab okay, so ramai orang dia nak beli rumah. Atau dan juga ada juga sesetengah orang yang saya jumpa, dia sebenarnya dia nak jadi pelabur hartanah. So dia nak jadi pelabur hartanah ni, benda yang sangat-sangat penting yang saya nak share adalah kita nak melabur dalam hartanah, tapi kita kena ada niat yang betul. Kita kena pasang niat dulu. Kita kena tahu apa yang kita nak beli rumah ni untuk apa. Apa sebenarnya niat kita untuk membeli hartanah ni. Benda tu kita nak tahu. Okay? So ni yang paling penting sekali ni, ramai orang bila dia nak beli hartanah aja, dia nak melabur dalam hartanah aja pasti niat dia adalah untuk jadi kaya. Betul ke betul? Tu korang share sikit kat bawah tu. Betul ke betul? Niat pertama untuk korang jadi pelabur hartanah adalah untuk jadi kaya. Tipulah kalau korang melabur dalam hartanah ni tapi tak nak jadi kaya. Okay, so apa yang penting adalah yang pertama sekali, korang kena pasang niat untuk dapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu nombor satu yang saya rasa. Pada pendapat saya. Itu adalah benda yang pertama sekali. Apa yang you all kena buat bila you nak jadi pelabur hartanah. You kena pasang niat di hati, you nak dapat redha daripada Allah. Itu yang pertama. So, yang kedua yang you kena buat adalah you kena pasang niat daripada you nak jadi kaya dan jadi pelabur hartanah ni. Apa yang sangat-sangat penting adalah untuk membahagiakan kedua you bapa dan pasangan you all.
Faham ke faham? Sebab ramai orang yang kadang-kadang saya jumpa, dia jadi pelabur hartanah, tapi dia lebih kepada untuk mementingkan diri sendiri. Okey, so dia lebih kepada untuk uh, dia nak apa yang capai sesuatu. Dia nak capai kebendaan. Faham ke faham? Sini saya tak kata benda tu salah. Saya tak kata you all jadi pelabur hartanah, lepas tu you nak just nak kejar kepada kebendaan, nak kejar you punya hidup mewah. Itu saya tak kata salah. Siapa tak nak hidup mewah? Siapa tak nak duduk dalam rumah yang besar? Siapa tak nak beli kereta mahal-mahal? Faham ke faham? Tapi dalam masa yang sama, kena pasang niat yang betul. Niat yang betul, apa yang saya nak kongsikan adalah niat dapat redha daripada Allah dan juga niat untuk membahagiakan ibu bapa dan juga pasangan kita. Sebab apa? Bila kita dah jadi pelabur hartanah, secara automatik, kita punya aim adalah untuk menjadi kaya. So, bila kita aim untuk menjadi kaya, at least harta kekayaan kita tu kita boleh untuk share dengan orang ramai. Faham ke faham? Sebab bila kita dah jadi kaya, kita dah boleh bantu orang lain. Selain daripada kita bantu diri sendiri dan juga keluarga. So, benda yang saya nak share malam ni, antara poin-poin yang saya ingat, antara poin-poin yang saya rasa penting, okay. Yang pertama adalah untuk niatkan untuk mendapat redha daripada Allah. Itu nombor satu. Okay, itu nombor satu. So nombor dua adalah untuk membahagiakan ibu bapa dan juga pasangan kita. Okay, so itu nombor dua. So yang ketiga yang saya rasa benda niat yang sangat penting adalah kita nak bantu diri sendiri dulu supaya jadi kaya. Sebab apa nak kena bantu diri sendiri dulu untuk jadi kaya? Sekarang ni kalau you all jadi pelabur hartanah, sekali you pergi tolong orang lain, instead of diri sendiri dan juga keluarga. So apa maknanya you jadi pelabur hartanah yang kaya? So tentu tak ada maknanya. So lebih baiklah you all, bila you dah pasang niat, you kena kayakan diri sendiri dulu. Bila you dah kayakan diri sendiri, lepas tu barulah you boleh pasang niat yang lain. Bukan pasang niat kahwin lain. Okay? Guna. Okay? So nombor empat, apa yang penting, apa yang bestnya, bila kita dah kaya bantu diri sendiri, bila kita dah kaya kita mampu bantu keluarga kita, dan pada waktu inilah kita pasangkan niat, kita bila dah kaya kita boleh bantu masyarakat. Faham ke faham? Okay? So bantu masyarakat. Kenapa saya cakap bantu masyarakat? Sekarang ni bila jadi pelabur hartanah, secara automatik you akan bagi sewa you punya property. Secara automatik you akan jualkan balik rumah-rumah yang you mana you dah beli. Sebab you dah jadi pelabur hartanah. So pada waktu tu you akan jual rumah, you akan beli dan jual balik. Maybe you akan beli, lepas tu you akan renovate sikit, lepas tu you jual balik. Faham ke faham? Lepas tu ada juga mana yang you beli, lepas tu you bagi sewa. So pada waktu ni, bila you dah kaya, bila you dah tolong ramai, you dah tolong diri sendiri dan juga keluarga. So benda yang bestnya adalah kita dah boleh tolong masyarakat pada waktu ni. Cuba bayangkan, okay? Cuba bayangkan, you jadi pelabur hartanah. So pada waktu ni, pada waktu yang PKP ni, waktu PKP ni, kalau betul-betul pelabur hartanah tu dia memang pelabur hartanah yang awesome, so apa yang dia buat? So apa yang dia buat? So apa yang dia buat adalah dia bagi free dulu 6 bulan. Itu memang betul-betul nak bantu masyarakat. So ini antara apa yang kita boleh cakap kita bantu. Kita boleh pulangkan balik benda tu untuk membantu masyarakat. Faham ke faham? So bila kita dah pasangkan niat macam tu, so bila you all beli rumah besar, you beli kereta besar, you beli kereta mewah, tak ada siapa nak persoalkan. Sebab you dah dapat redha daripada Allah, dapat redha daripada ibu bapa dan pasangan. Lepas tu you dah tolong diri sendiri untuk jadi kaya dan juga tolong keluarga untuk jadi kaya. So dan seterusnya, you dah boleh bantu masyarakat pula. Sebab salah satunya macam waktu kita PKP ni, so mungkin kita boleh bagi diskaun 50% kepada penyewa-penyewa rumah kita. Mungkin ada juga yang kaya sangat ni, sampai tahap tak apalah, you duduklah 6 bulan saya bagi free. Okay? So ini satu. Lepas tu mungkin juga ada sesetengahnya, mungkin you buat rumah sewa ataupun bilik sewa. Dan contohlah saya boleh bagi rumah sewa ataupun bilik sewa. So maknanya contoh saya ambil bilik sewa.
So katakanlah you ada satu rumah dekat tengah pekan, you buat sewa bilik. Contohnya you ada 4 bilik kita sewakan. So disebabkan you tahu, okay, bila you dah start iklan, ada orang nak sewa bilik tu. So bila you dah interview orang yang nak sewa tu, dia baru nak mulakan hidup. Faham tak? Sebab dia baru dapat kerja kat sana, lepas tu dia nak start kerja dekat situ. So dia nak kena sewa bilik lah sebab dia dah jauh daripada keluarga. So pada waktu ni, you nak jadi pelabur. Bila you dah jadi pelabur hartanah, you kena bijak dan juga pelabur hartanah yang boleh membantu masyarakat. Apa yang you boleh buat? Mungkin you boleh kenakan kadar sewa yang rendah. Tapi you boleh cakap, okay, because of you baru nak start kerja, so apa yang kita boleh tawarkan, you just sewa ni, you bayar 50% daripada sewa yang asal. Katakanlah sewa asal tu bilik ni 400. Okay, so sekarang ni because of you baru start kerja, you baru nak bina hidup dekat sini. So 3 bulan yang pertama saya bagi you bayar 200 sahaja. Masuk bulan yang keempat kita akan tambah lagi 100. Sebulan yang kelima kita akan tambah lagi bagi jadi macam normal balik, macam biasa. Sebab waktu tu you dah life you dah stable. So best ke best kalau dapat bantu ramai orang yang macam ni. Sebab kebiasaannya apa yang saya jumpa, orang ni bila dia nak sewa bilik, dia nak sewa rumah, so masalah dia adalah dari segi deposit dan juga dari segi monthly installment. Dia akan fikir, saya nak bayar tapi kalau boleh cari yang rendah sikit lah. Sebab dia rasa macam, alamak, tak mampu lah nak commit setiap bulan. Sebab gaji dia pun tahu lagi macam mana, kerja macam mana. So bila you boleh offer dia yang macam tu, so kan you dah dapat bantu segelintir masyarakat. Sebab kita punya aim bukan yang kita nak totally bantu semua orang. Itu memang dah hebat sangat lah kalau kita boleh bantu semua orang, semua masyarakat. Okay? Kalau kita boleh bantu semua orang, lagi best, lagi bagus lah. Okay, lagi mantap. Sebab kau faham. So maknanya bila kita boleh buat macam tu kan best. Lepas tu katakanlah you ada rumah sewa, so you nak sewakan pada orang, bila you tengok, oh ni baru lagi kahwin dan sebagainya. So maybe you boleh toleransi dengan dia. Macam mana kadang sewa deposit, dia baru nak mula hidup dan sebagainya. Maybe you ada bagi free gift dekat dia, apa-apa. Mungkin you still commit, you still nak you punya monthly installment tu penuh. Okay, tak salah benda tu. Tapi mungkin dia akan bagi dia free gift sebab dia baru kahwin. Okay, so maknanya you, bila kita jadi pelabur hartanah, kita kena jadi pelabur hartanah yang baik hati. Sebab benda ni orang akan rasa macam, alah dia tak apalah tu rumah dia, saya nak sewa je pun. Faham ke faham ni? Okay, so benda ni sangat saya rasa bila kita nak buat something, kita nak melabur dalam hartanah. Even sekarang ni kalau you ada satu rumah, you pergi tutup. Sebab saya ada situasi yang macam ni. Saya ada satu customer saya ni, dia punya situasi ni agak pelik. Sebab apa? Saya cakap pelik, tak adalah pelik pun sebenarnya. Biasa-biasa je. Saya nak share ni boleh ke boleh? Saya nak share story sikit kenaan customer saya. Boleh ke boleh ni? Sebab kita malam ni kita sembang-sembang santai je. So siapa tengah bersama dengan kita ni? Saya tengok sekarang ni dekat, sebab saya tengah live dekat laptop sebenarnya. So bila saya live dekat laptop, dia ada a few thing yang dia tak keluar. So saya terpaksa tengok dekat phone juga. Okay. So hi Hamidah, hi Muhammad Halim. Okay. So thank you for watching. Saya tak nampak siapa yang tengah tonton. Mungkin you punya komen. Saya tak nampak benda-benda itu yang tak berapa nak saya tengah tengok ni. Okay. So itu tak apa. So saya nak share malam ni satu story dengan customer saya. Sebab dia sebenarnya niat dia tak adalah nak jadi pelabur hartanah pun. Tapi sebab dia dah beli rumah, tiba-tiba dia jadi pelabur. Sebab apa saya cakap macam tu? Sebab cerita dia macam ni. Customer saya ni, rumah dia punya kampung di Ipoh. Kalau you all pernah familiar dengan Ipoh area, so kampung gugusan Manjui tu kampung dia. So dekat situ dia stay. Parent dia dekat situ, rumah dia pun duduk situ. Okay. Cerita dia, customer saya ni, dia kerja dekat Shah Alam. So siapa orang Shah Alam? Okay. So dia kerja dekat Shah Alam. Dia kerja dekat Shah Alam, every weekend dia akan balik kampung. Dia akan ada dekat rumah, kat kampung. So, dia ni, sebabkan dia sentiasa mendapat, apa kita cakap, mendapat knowledge, mendapat input, mendapat sedikit berkenaan dengan hartanah ni.
Dia pun buat satu decision, dia pun fikir. Dia kata macam, uh, dia rasa macam dia nak beli rumah, tapi kawan-kawan dia ajak beli motor. So dia fikir macam tu. Lepas tu, sampai satu hari, dia dia apa? Dia pun scroll-scroll Facebook dan sebagainya, dia nampak iklan rumah yang saya jual. So bila nampak iklan rumah yang saya jual, so pada waktu tu dia cuba contact saya dan kita pun set appointment untuk jumpa dengan dia. So saya bawa dia tengok rumah dan sebagainya. Pada waktu tu dia pun mulalah cerita. Dia mulalah cerita. Hai Ratu Hatiku. Okay. Tu nama Facebook dia. Saya baca je. Okay. So dia nak dijadikan cerita, bila saya dah jumpa dengan dia, dia pun mula cerita. Dia cakap, saya nak beli rumah ni, saya minat dengan rumah ni. Tapi saya nak tahu dia punya investment ni macam mana, return of investment, ROI dia. Apa yang saya akan dapat rumah ni. Macam mana dia punya kadar sewa dia. Sebab rumah yang dia nak beli tu, rumah tu dah ada orang sewa kat dalam tu. So macam mana situasi, bila saya beli nanti, penyewa tu nak buat apa? Penyewa tu dekat situ ke, dia akan keluar ke ataupun macam mana? Okay. So, dari segi loan dia, lepas tu dia kata, masalahnya sekarang saya ada masalah sebab kawan-kawan saya tu asyik beli motor. Ni kalau saya beli rumah ni, tak boleh beli motor ni. Tapi sebab dia dah tertanam dalam hati, yang mana parent dia dan dia selalu baca buku-buku hartanah, banyak yang mengatakan, you kena beli rumah dulu. Apa macam mana pun you kena beli rumah. Sebab rumah ni adalah satu pelaburan yang sangat-sangat best, sangat-sangat awesome. So bila dia dengar macam tu, bila dia jumpa pula dengan saya explain dia kenapa you kena beli rumah tidak beli motor. Saya tak kata salah you beli motor tu. Tapi kalau you nak beli, you beli, tak ada masalah. You nak beli rumah pun you boleh beli, you nak beli motor pun you nak beli, you beli. Tak kisah. Terpulang, you nak beli yang mana satu, tak ada masalah. Saya tak halang. So bila saya dah explain dekat dia, dia rasa macam okay, tak apa, saya grab untuk beli rumah ni dulu. So apa yang bestnya, masa dia beli tu tahun 2018. Sekarang 2020 kan? Okay. Dah 2020 dah. Okay. So dia beli tahun 2018. Pada waktu dia beli tu, tak adalah mahal sangat. Biasa-biasa je harga. Rumah pun biasa je. Rumah corner lot, double story, low cost. Okay. Harga dia 145. 145,000. So dia beli dengan harga 145,000. Dia beli pada hampir penghujung 2018 kalau tak salah. Okay. Ke pertengahan 2018 macam tu. So bila dia beli rumah tu, dengan dah ada penyewa dekat dalam rumah tu, secara automatik, saya cakap tadi, secara automatik dia jadi pelabur. Pada asalnya dia nak duduk rumah tu, walaupun dia kerja kat Shah Alam. Itu saya tanya dia balik, kau nak buat apa? Sekarang dah ada penyewa, balik kampung pun ada rumah parent. Faham ke faham? So dia pun fikir-fikir, betul lah, bagus beli rumah ni sebab dah ada orang sewa. So bila dah ada orang sewa, orang tu yang tolong bayar. Orang tu yang tolong bayar bulanan rumah dia. So bila dia fikir macam tu, dia pun grab. Sebab rumah 145,000, sebulan baru dalam 600 ke 500. And then dia baru update dengan saya semalam. Dia kata dekat saya semalam, disebabkan a few issue, and then bank pun dah banyak rate dia dah turun. So monthly installment dia sekarang dalam RM510 ke RM500.5 macam tu. So di mana dia punya kadar sewa dia pun lebih kurang juga dengan dia punya monthly installment. Best ke best macam tu. So nampak tak? Sebab bila dia buat macam tu, so secara automatik dia dah jadi pelabur hartanah. So pada asalnya dia punya plan adalah dia nak duduk, dia nak buat store, nak simpan barang. Sebab dia ada business family. Okay? Tapi suddenly dia dah jadi pelabur hartanah. Sebab dia sambung dia sewa rumah tu. Dia sambung dia bagi orang sekarang dia duduk sewa. So apa yang bestnya, setakat ni saya dengan dia, saya tanya dia, since 2018 dia beli, and then this year dah 2020, dia ada double check balik value terkini rumah tu. Dia double check balik value terkini rumah tu sekarang ni, you tahu tak berapa value dia? Value dia sekarang dah cecah hampir 175 ke 180. So maknanya sekarang ni dia dah untung hampir 40,000. Okay, hampir 40,000. Macam mana 40? Okay, hampir 40,000 dia dah untung. So maknanya dia dah untung setahun 20,000. 20,000 setahun.
Kalau bagi 12 bulan berapa? Pernah kira? Okay. Saya tak nak kira lah. You all aja lah yang kira. So at least you all nampak berapa yang dia dapat. Okay, faham ke faham? Masih bersama dengan saya lagi ke ni? Saya pun tak tahu ni. Okay. So, okay, tak apa. So saya dah, itulah cerita salah satu daripada customer saya. Salah satu ke salah seribu. Okay. So at least adalah apa yang saya sampaikan tu. So secara otomatik dia jadi pelabur. So faham ke faham? Okay, so malam ni, sebelum nak cerita lebih, bukan cerita lebih lanjut tadi, saya just nak ajar you all semua. Nak ajar you all semua. Siapa yang betul-betul committed, siapa yang betul-betul nak sangat-sangat, dia memang dalam hati dia dah tanam impian. Dalam minda dia dah tanam impian. Dia nak beli rumah. Okay? Dia memang nak beli rumah. Dia dah tanam dalam hati, dia kata aku nak beli rumah tahun ni 2020, tapi sekarang tengah PKP ni, apa aku nak buat, macam mana aku nak beli. Okay? So dia dah tak tahu, dia start. Lepas tu dia cuba nak beli mungkin sebelum ni, tapi dia ada banyak sangat halangan sebabkan dia punya ketidaktahuan. Dah pelik dah. Adakah dalam Dewan Baksi dan Pustaka ketidaktahuan? Okay. So bila dia sampai macam tu, dia rasa macam aku nak letak dulu dah, aku tak jadilah nak beli rumah ni. Nak cancel dulu lah, boleh tak? Nak cancel dulu beli rumah. Okay. So siapa yang betul-betul dia committed untuk beli rumah, dia ada komitmen nak beli rumah, dia rasa macam aku nak kena beli rumah, aku dah tak larat lagi nak berpindah randah. So apa yang saya nak share malam ni, saya ada buat satu grup Facebook, nama dia nak beli rumah. Boleh ke dapat? Dapat ke dapat? Saya buat satu grup nak beli rumah. So, saya type sikit kat komen. Saya type dekat sini, grup FB nak rumah. Tak bisa kata. Okay. Keluar kan? So saya pin dekat atas. So at least bila siapa nampak, so dia boleh terus tengok dekat situ. So saya dah pin dekat situ, grup FB nak beli rumah. Siapa yang betul-betul dia committed untuk nak beli rumah tahun ni, so dia nak dapatkan info, dia nak dapatkan ilmu, dia nak tahu macam mana step nak beli rumah. So saya sarankan, saya suggest, cuba korang join dalam grup tu. Sebab lepas ni saya banyak lagi sesi-sesi live yang saya nak kongsi dengan you all semua berkenaan dengan housing loan, berkenaan dengan pelaburan hartanah, kewangan, financial, pelaburan, perlindungan, macam-macam lagi lah, asalkan dia semua melibatkan duit. Okay? So faham tu faham ni? Bila semua melibatkan benda tu, saya nak share dengan you all semua. Tapi saya nak share benda tu semua dalam grup FB. Saya nak share dalam grup FB nak beli rumah. So you all semua boleh follow dekat dalam tu. So boleh klik untuk join grup tu. So dalam tu nanti saya akan share berkenaan dengan macam mana you nak beli rumah. Sebab saya nak share dekat saya punya page, tapi yang lanjutnya saya akan share dekat dalam grup tu. So siapa yang join grup tu dia akan lebih bertuah. Okay, so saya rasa sampai sini dulu untuk malam ni. Sebab saya pun ada hal lain malam ni sebab sekarang dah 9.30. Sebab saya pun masih lagi belajar. Okay, so insyaAllah ada rezeki kita jumpa lagi besok dengan sesi live pagi. Okay, so jangan lupa untuk share dan laju. Yang sudah share dan laju, dia memang best. Okay, so saya sampai sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.